Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi. Berikut rangkuman berita utama hari ini. Invest Malaysia New York mengetengahkan hala 7 negara yang dibina melalui kerangka ekonomi madani. Ia telah menarik minat pelabur pasaran modal equity dan bond dengan nilai aset di bawah pengurusan mencecah $40 trilion Amerika. Perdana Menteri yang menyampaikan ucap tama pada Majlis Invest Malaysia New York yakin forum ini dapat menarik minat dan mengukuhkan keyakinan pelabur untuk melakukan pelaburan di Malaysia. Kira-kira 200 delegasi hadir di Invest Malaysia New York ini. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut menghadiri sesi perbincangan dengan Ahli Majlis Hubungan Luar Negeri CFR, sebuah badan pemikir dan penerbit bebas bukan partisan. CFR mempromosikan pemahaman mengenai hubungan antarabangsa dan dasar luar negara. Dalam sesi tersebut, beliau mendengar dan berkongsi dasar serta polisi negara berkait hubungan antarabangsa, pentas global dan geopolitik bersama badan pemikir. Mesyuarat Suruhanjaya bersama JCM ke-9 antara Malaysia dan Iraq yang telah tertangguh sekian lama akan bersidang semula dalam masa terdekat. Ia akan menjadi platform berbincang dan merangka skop kerjasama lebih mendalam antara Malaysia dan Iraq dalam pelbagai sektor. Dalam pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri Iraq Mohammed Shia Al-Sudani di New York, Datuk Seri Anwar turut maklumkan keputusan untuk membuka semula kedutaan besar Malaysia di Baghdad selepas lebih 20 tahun ditutup. Di luar Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA ini juga, Datuk Seri Anwar turut menerima kunjungan hormat Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin. Pertemuan ini menurut beliau memberi peluang kepada Kuala Lumpur, Bangkok untuk mengukuhkan kerjasama sedia ada sambil meneroka pelbagai bentuk kerjasama baharu. Turut dibincangkan pelbagai isu lain melibatkan sempadan negara, proses pendamaian di selatan Thailand dan isu serantau yang mempunyai kepentingan bersama. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut berkesempatan bertemu Duta Khas Presiden Amerika Syarikat mengenai iklim John Kerry. Perbincangan antaranya menyentuh isu berkaitan alam sekitar, tenaga boleh baharu dan perubahan iklim yang kian meruncing. Perdana Menteri juga sampaikan hasrat Malaysia untuk terus bekerjasama rapat dengan Amerika Syarikat bagi mengekang perubahan iklim dan kesan-kesannya ke atas alam sekitar serta kesihatan manusia. Beralih ke perkembangan dalam negara, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA akan memberi tumpuan kepada 89 daerah hotspot banjir di seluruh negara menjelang peralihan monsun Timur Laut bermula November ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Armizan Muhammad Ali mengatakan daripada jumlah itu, 77 daerah merupakan kawasan banjir berulang lebih daripada sekali dalam tempoh monsun. Kebanyakannya membabitkan Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Dalam perkembangan sama, Datuk Armizan turut mengarahkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah mempergiatkan persiapan serta mekanisme bagi menghadapi risiko banjir. Agensi itu diarah melaksanakan mesyuarat segera membabitkan ahli parlimen dan adun setempat, sama ada wakil rakyat kerajaan atau pembangkang. Baik saudara, bagi mengetahui perkembangan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Ruzaimin Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Laporan dimulakan dengan carta angin permukaan. Dapat diperhatikan angin barat daya bertiup dengan kelajuan lemah antara 10 ke 20 km sejam di sekitar bahagian tengah dan selatan Semenanjung dan juga di Sarawak. Manakala di Sabah dan juga di utara Semenanjung, angin baratan bertiup dengan kelajuan sederhana antara 20 ke 30 km sejam. Dalam tempoh beberapa hari lagi, kelajuan angin di sekitar utara Semenanjung dijangka akan meningkat dan akan mempengaruhi keadaan cuaca di kawasan yang berkenaan. Oleh itu, Met Malaysia telah mengeluarkan ramalan cuaca signifikan, iaitu angin baratan di utara Semenanjung dijangka akan meningkat dan menumpu dalam tempoh 23 hingga ke 25 September ini. Keadaan ini berpotensi menyebabkan cuaca hujan lebat, ribut peti serta ribut kencang yang akan berlarutan di dalam tempoh yang lebih panjang di utara Semenanjung dan di kawasan perairan yang berkenaan. Oleh itu, orang awam dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca semasa. Sekian
Seterusnya pula kita beralih keadaan cuaca semasa. Paparan radar terkini menunjukkan keadaan cuaca baik dan tiada hujan di kebanyakan kawasan di negeri Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga negeri Johor. Dan hujan di satu dua tempat diperhatikan sedang berlaku di selatan negeri Johor, Terengganu, Kelantan dan juga di kebanyakan kawasan di utara Semenanjung. Dengan keadaan cuaca lembap terutama sedang berlaku di sekitar utara Semenanjung dan juga di negeri Kelantan, kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Seterusnya pula, pada awal pagi nanti, keadaan hujan di satu dua tempat jangkakan akan berlaku di sekitar negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga di kawasan berhampiran pantai di negeri Selangor, Negeri Sembilan dan juga di negeri Johor. Dan seterusnya pula, kita beralih tinjauan cuaca di Sabah dan Sarawak. Pada ketika ini, hujan di satu dua kawasan dicerap di sekitar bahagian barat Sarawak dan juga di kebanyakan bahagian di Sabah. Keadaan cuaca lembap terutamanya sedang berlaku di bahagian barat Sarawak serta di bahagian pedalaman, pantai barat dan juga sandakan di Sabah kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Seterusnya pula, pada awal pagi nanti, keadaan cuaca hujan jangkakan akan lebih tertumpu di sekitar sepanjang kawasan perairan Sarawak dan juga di bahagian berhampiran pantai di sekitar bahagian barat Sabah. Baiklah, untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum. Selepas ini, laporan menjelang penamaan calon PRK Dun Pelangai esok diikuti lintas langsung Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Terus setia bersama Berita Wilayah. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepilihan itu pasti. Menghubungkan Pahang dan Negeri Sembilan melalui daerah Bentong, lokasi strategik Pelangai membolehkan kawasan itu yang pernah diberi julukan nama Kebun Ubi Kayung Leong Kim Simpa Pelangai turut merasai limpahan projek pembangunan. Laporan Muhammad Hazwan Azman. Pekan kecil ini menjadi nadi utama penduduk mendapatkan akses kemudahan setempat, antaranya klinik kesihatan, mesin juru wang automatik ATM dan pejabat pos. Dun Pelangai mempunyai 3 tanah rancangan Felda iaitu Felda Kemasul, Felda Kemahal dan Felda Cemomoy. Juga perkampungan tradisi Melayu, orang asli, masyarakat Cina dan estet. Dun Pelangai berpotensi untuk dibangunkan jika pembinaan lebuh raya lingkaran tengah utama atau dahulunya dikenali lebuh raya Central Spine Road mengikuti pelan asal iaitu melalui Simpang Pelangai. Ia antara yang diperjuangkan bekas Adun Pelangai Allahyarham Datuk Seri Johari Harun. Bagi penduduk, besar harapan mereka untuk melihat momentum pembangunan di Dun Pelangai diteruskan oleh legasi pemimpin seterusnya. Sebagaimana yang kita tahu bahawa kita ni lebih tertumpu kepada pertanian.
Jadi kita mengharapkan YB baru ni fokus kepada pembangunan pertanian dan juga pengusahaan kecil. Harapan saya walaupun pengganti Allahyarham Datuk Seri walaupun tak serupa tapi seumpama dengannya. Baik hati, dengar masalah, tindakan sangat cepat. Kalau boleh saya nak legasi yang macam DSJ sebelum ni kan, yang mudah mesra dengan rakyat, lepas tu senang jumpa, lepas tu dia tolonglah, dia tak kisah walaupun mana parti kan, semua dia tolong rakyat, dia tak kisah. Esok, kempen Pilihan Raya Kecil PRK Pelangai membuka tirai sebaik selesai proses penamaan calon. Seterusnya, hari pengundian awal pada 3 Oktober dan hari mengundi pada 7 Oktober. Laporan Hazwan Azman, RTM. Agrobank mensasarkan 50% daripada keseluruhan 3,303 penjaja di Pahang mengaplikasikan transaksi urus niaga tanpa tunai cashless tahun ini. Program sebahagian sinergi Agrobank bersama Bank Negara Malaysia dalam usaha meningkatkan lagi urus niaga QR Code cashless terutama di pendalaman. Inisiatif itu juga bagi memperkasa ekonomi digital dalam kalangan penjaja dan peniaga kecil serta pengurusan keuangan lebih efisien. Target kalau boleh kita bekerjasama dengan agensi termasuk Pharma, termasuk agensi pertanian lain. Kalau boleh kita nak penetrate lebih daripada 50% penjaja-penjaja di Pahang. Lebih 50%. Ya. Beliau menyatakannya selepas perasmian dan pelancaran penjaja cashless Simpang Pelangai turut dilaksana penyerahan zakat Agrobank RM800 kepada setiap asnaf. SPR kini dalam persiapan akhir menjelang hari penamaan calon pilihan raya kecil N36 Pelangai esok. Jasmi Faisal Muda yang kini berada di Dewan Orang Ramai Felda Kemasul Bentong ada perinciannya. Silakan Jasmi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita langsung dari Dewan Orang Ramai Felda Kemasul Pelangai Bentong bagi meninjau persiapan akhir penamaan calon pilihan raya kecil PRKN 36 Pelangai yang akan berlangsung esok. Dan ketika ini pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang melakukan persiapan akhir bagi memastikan kelancaran proses penamaan dari pelbagai aspek. Bagi memperincikan lebih lanjut, seketika bersama saya, Pegawai Daerah Bentong, Merangkap Pegawai Pengurus Pilihan Raya N36 Pelangai, Datuk Muhammad Syahid Ismail. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama Berita Wilayah. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan persiapan akhir bagi pihak SPR menjelang penamaan calon esok. Pada hari ini adalah persiapan akhir dari segi pusat penamaan calon iaitu di Dewan Orang Ramai Felda Kemasul. Dan persiapan hari ini bertumpu di dalam kawasan Dewan. Di dalam Dewan ini sendiri dari segi keperluan logistik lah, peralatan dan sebagainya. Dan kita juga menjangkakan akan ada ramai penyokong-penyokong daripada parti-parti yang bertanding. Jadi kita sediakan satu pentas untuk pengumuman di luar Dewan. Jadi pada hari ini kita tumpu kepada dua perkara inilah untuk di dalam Dewan dan juga kawasan pengumuman di luar Dewan dari segi logistiknya. Jadi itu berapa ramai petugas SPR yang akan terlibat untuk proses penamaan calon esok? Tugas SPR selain daripada pegawai jawab awam di Bentong yang bertugas di bawah pengurus pilihan raya, akan ada juga pegawai daripada pejabat SPR Negeri Pahang dan juga pejabat SPR Putrajaya. Jadi saya anggarkan dalam lebih kurang 70 orang lah yang akan terlibat. Jadi Datuk mungkin ada nasihat kepada calon-calon yang akan hadir bagi penyerahan borang pencalonan dan juga kepada penyokong parti yang mungkin akan membanjiri kawasan penamaan calon Datuk. Mungkin sikit nasihat Datuk. Cuma saya nasihatkan datang awal je lah. Datang awal dan ikut tempoh yang ditetapkan. Kertas-kertas penamaan ataupun calon-calon kena hadir ke Dewan ini sebelum pukul 10 pagi.
Baik Datuk, terima kasih atas perkongsian Datuk yang telah pun diberikan. Jadi saudara, proses penamaan calon PRKN 36 Pelangai akan diadakan esok bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 10 pagi dan kami di RTM akan bawakan perkembangan semasa proses penamaan NT36 Pelangai ini dari semasa ke semasa. Jadi sekian dulu yang dapat saya kongsikan langsung dari Dewan Orang Ramai Pedas Kemasur Bentong. Kembali bersama rakan tugas untuk laporan seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Jasmi. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Perkukuh kemahiran ICT di kalangan OKU dan buat peminat kucing, ada khabar gembira buat anda. Zatul Iqmah Muhammad Nur teruskan langsung dari Pulau Pinang. Baik, terima kasih. Menyedari kepentingan kemahiran teknologi maklumat ICT dalam kalangan komuniti buta dan kurang upaya penglihatan, sebuah institusi untuk golongan itu, St. Nicholas Home, terus mempertingkatkan kemahiran berkenaan. Ia turut dibantu Yayasan Flex melibatkan sumbangan RM300,000 ke arah menjayakan usaha tersebut. Makmal sedia ada dinaik taraf bagi menghasilkan suasana pembelajaran lebih kondusif, dilengkapi peralatan dan peranti terkini. Sistem sekarang boleh dikatakan lebih cepatlah. Dia sebab dia dah diperbaharui kan berbanding yang dahulu. Dan juga pembaca skrin juga berbeza, agak berbeza. Pembaca skrin yang sekarang ni dia boleh baca lebih banyak informasi lah. Yang dulu dia ada had, dia juga ada yang kami tak boleh nak akses, macam tu. Makmal ICT itu mampu menempatkan 16 pelajar pada satu-satu masa dan terbuka kepada mereka yang memerlukan. Kini, 5 pelatih sedang mengikuti kursus ICT selama 6 bulan dibantu tenaga pengajar yang turut mempunyai masalah penglihatan. Kepada golongan yang pelihatan untuk kita mempelajari komputer, iaitu macam mana untuk kita menggunakan komputer, bukan setakat Microsoft Word ataupun Excel dan PowerPoint. Diorang juga memberi kita orang pengajian macam mana untuk kita setting komputer, menggunakan segala feature-feature yang dalam komputer tu. Selain itu, bagi Abdul Rahmat Rahman yang diberhentikan kerja selepas 28 tahun berkhidmat, berharap dengan mempelajari kemahiran ICT akan membuka peluang pekerjaan kepadanya. Saya harap saya punya skill boleh lebih baik sebab masa saya kerja dulu saya banyak guna PABX. So bila dah ada IT punya pengetahuan, sekarang kan customer service kan dia orang lebih guna komputer, guna softphone. So saya boleh berpindah ke situlah daripada guna konservatif punya PABX system kan. Sebab saya dah bekerja selama 28 tahun dengan PABX. So ini kira satu benda baru lah bagi saya. Sebab sekarang era ni era IT, so lebih peluang untuk bekerja lah. So dan next year yang ada web development course tu saya pun akan ambil. So that maybe in future saya boleh buat business sendiri ke. So saya ada future plan saya sendirilah.
Menyasarkan 1,000 pengunjung termasuk pencinta haiwan, Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP akan mengadakan karnival haiwan kesayangan sempena sambutan ulang tahunnya yang keempat. Berlangsung 30 September ini di Design Village Outlet Mall Batu Kawan. Menurut Setiausaha Bandarayanya, Badrul Amin Abdul Hamid, antara aktiviti pertandingan kucing baka kampung, larian santai bersama anjing peliharaan berlesen, program kesihatan haiwan percuma serta pendaftaran subsidi pemandulan kucing dan anjing. Jadi dengan ada program ini, kita harap mereka dapat memahami dari aspek ketanggungjawatan ke atas haiwan mereka, meliputi daripada kesihatan dan juga dari segi kebersihan dan juga yang kacau ganggu. Kerana mesti orang marah. Dan juga masalah dari segi pelesenan. Jadi kena ada lesen bila kita nak jaga haiwan ni. Kira-kira 2,600 atlet dari seluruh kampus UiTM berentak pada kejohanan Karnival Sukan Mahasiswa Karisma yang kini berlangsung hingga 27 September. 42 kategori acara sukan dan 1,278 pingat dipertandingkan dalam kejohanan yang dijalankan di UiTM Cawangan Pulau Pinang, Permatang Pauh. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Datuk Seri Abdul Razak Jaafar berkata, program secara tidak langsung mencungkil bakat mahasiswa untuk bertanding ke peringkat lebih tinggi. Jadi dengan adanya kejohanan seperti ini ataupun karnival sukan mahasiswa ini, pihak bukan sahaja UiTM dapat menyediakan atlet-atlet mereka, tetapi juga menyediakan atlet untuk negara. Yang ini selaras dengan dasar pembangunan sukan IPT 2009 yang kita telah lancarkan. Antara sukan yang dipertaruhkan dalam acara tahunan ke-28 UiTM itu adalah bola tampar, sepak takraw, futsal, bola jaring dan bola baling. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih satu langsung dari Pulau Pinang. Wanita warga Indonesia yang diculik berjaya diselamatkan menerusi serbuan polis di sebuah rumah di Shah Alam, Selangor Ahad lalu. 14 suspek termasuk dalang penculikan diberkas. Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Kau Kok Chin berkata mangsa berusia 36 tahun itu diculik sekumpulan lelaki ketika berada di Relau pada 7 September lalu untuk dijadikan tebusan. Mangsa kemudian dikurung di beberapa lokasi di Butterworth, Puchong dan Shah Alam. Mencorek mangsa tadi untuk meminta wang hutang daripada mangsa punya suami. Kecederaan you tengok dari segi seluruh badan pun ada kena. Badan dia dipercayai dicucuk dengan puntung rokok, dengan dipukul dengan pipe yang kita jumpa, rantai pun ada dan dicucuk dengan jarum. Masalah hutang perniagaan lebih RM1.5 juta ditanggung suaminya yang juga warga Indonesia bersama seorang lelaki tempatan jadi punca penculikan. Walaupun suami mangsa telah membayar kira-kira RM50,000 kepada suspek menerusi 2 transaksi, namun mangsa tidak dilepaskan. Bimbang sesuatu berlaku, suami mangsa membuat laporan pada 15 September lalu. Kesemua suspek direman 7 hari bagi membantu siasatan. 5 suspek direman seminggu dipercayai terlibat aktiviti pengedaran dadah. Penahanan dilakukan di 2 lokasi berbeza sekitar Ipoh Rabu lalu. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, 3 suspek ditahan di tepi Jalan Gopeng, Kampung Gunung Rapat. Hasil pemeriksaan dalam kenderaan tersebut telah menjumpai pertama, dadah dipercayai dadah jenis ketamin anggaran berat 26.1 kg. Yang kedua, cecair disyaki dadah ketamin anggaran berat 3,350 ml. Dan yang ketiga, dadah methamphetamine anggaran berat 1.82 gram.
Susulan penahanan itu, polis kemudian memberkas 2 lelaki di sebuah rumah di Kampung Rapat dipercayai terlibat aktiviti pengedaran dadah ketamin. 4 daripada suspek positif dadah jenis THC selain mempunyai rekod kesalahan lampau. Turut disita 3 kenderaan dan wang tunai dengan jumlah harta sitaan lebih 1.6 juta ringgit. Di Mahkamah Session Ipoh, penganggur mengaku bersalah atas tuduhan merogol adik ipar berusia 11 tahun. Lelaki berusia 22 tahun itu melakukan perbuatan berkenaan di sebuah rumah di Taman Bersatu Ipoh minggu lalu. Bagi kesalahan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 376-2-E Kanun Keseksaan yang membawa peruntukan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan sebatan. Pertuduhan dibaca bersama mengikut Seksyen 16 Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. 23 Oktober tarikh sebutan semula kes. Kita ke perkembangan banjir. Di Perak, jumlah penduduk terjejas menurun daripada 129 individu kepada 38 individu. 2 pusat pemindahan sementara PPS ditutup sepenuhnya. Hanya 1 PPS kekal beroperasi melibatkan 3 daerah terjejas iaitu Taiping, Selama dan Batang Padang. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak, PPS Dewan Orang Ramai Kampung Simpang Hai Taiping dan PPS Sekolah Kebangsaan Sungai Jernih daerah Selama ditutup tengah hari tadi. Manakala PPS Balai Raya Kampung Kelah di daerah Batang Padang masih menempatkan 16 keluarga. Sementara itu, JPS Perak turut mengeluarkan amaran berjaga-jaga bagi paras Sungai Bido di Cangkat Jong yang merekodkan bacaan 3.29 menghampiri paras bahaya. Meninjau pula situasi banjir di Baling, Kedah. Jumlah penduduk terjejas kekal 102 orang daripada 34 keluarga. Mereka masih berlindung di 2 PPS. Ketua Bahagian Sekretariat Pengurusan Bencana APM Negeri, Muhammad Suhaini Muhammad Zain memaklumkan di PPS Masjid Islahiyah Tawar terdapat 91 orang daripada 32 keluarga. Manakala di PPS Masjid Binjo Luar, 11 orang daripada 2 keluarga berpindah di sana. Hujan lebat sejak malam tadi menyebabkan air Sungai Kupang melimpah ke tebing di Kampung Padang Empang dan Kampung Ipoi. Baik saudara, antara fokus negeri di bawah bayu, China kekal rakan dagang utama Sabah. Laporannya bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Ya Zahira, negara China kekal rakan dagang utama Sabah dengan jumlah dagangan 6.56 bilion ringgit meningkat 1.2% bagi 6 bulan pertama tahun ini. Seiring perkembangan tersebut, kerajaan negeri mengalu-alukan lebih banyak kerjasama ekonomi bersama China terutama melibatkan aktiviti dagangan dan pelaburan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur memberitahu lebih banyak strategi pembangunan dirancang untuk mengeratkan hubungan kedua-dua pihak sejajar permodenan negara China dan aspirasi Malaysia Madani serta Sabah Maju Jaya. Daripada aspek pelancongan, 17,040 pelancong dari negara berkenaan direkodkan Januari hingga Jun tahun ini, iaitu peningkatan 680.6% berbanding tahun lalu. Sabah mengharapkan lebih banyak kerjasama dalam bidang tenaga hijau, perkilangan, teknologi, pertanian moden, seni bina bandar pintar dan sektor awam swasta. Datuk Haji Ji berucap demikian sempena sambutan ulang tahun ke-74 Republik Rakyat China di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan timbalannya Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Hadir sama dalam majlis ini yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Juhar Datuk Hairudin dan isteri Toh Puan Nurlidah Tan Sri R.M. Jasni. Sementara itu, Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kota Kinabalu, Dr. Huang Shifang dalam ucapannya memberitahu hasil usaha sama dengan kerajaan negeri, pameran jelajah antarabangsa Muzium Sains dan Teknologi China akan dilancarkan minggu depan di Perpustakaan Negeri Sabah. Ia menampilkan kira-kira 60 pameran interaktif pelbagai bidang sains dan teknologi dan dibuka kepada orang ramai secara percuma.
Kerajaan negeri mengenal pasti pantai timur Sabah sebagai hub pertumbuhan ekonomi yang baharu selaras kedudukannya yang berhampiran kawasan pertumbuhan ASEAN Timur (IAGA). Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nur berkata, agensi kerajaan negeri seperti POIC Sabah sendirian berhad telah menempatkan taman perindustrian dan pelabuhannya di Lahad Datu sebagai hub logistik untuk BIMP IAGA. Sabah juga merancang membina Akademi Maritim bagi menyokong perkembangan ekonomi IAGA dan hub pengangkutan marin untuk meningkatkan kesaling hubungan antara IAGA. Demikian ucapan Ketua Menteri yang disampaikan Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun ketika perasmian dan makan malam sempena Expo Antarabangsa Sabah di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Haji G menyatakan Sabah yakin mendapat lebih banyak pelaburan berimpak tinggi sekaligus melepasi RM9 bilion yang telah diluluskan bagi 6 bulan pertama tahun ini. Tahun lalu, Sabah mencatat rekod pelaburan tertinggi iaitu RM118.1 bilion berbanding RM87.2 bilion pada 2021. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menerusi tekun nasional menyediakan skim pembiayaan usahawan tamu untuk meningkatkan pendapatan dan taraf sosioekonomi penjaja dan peniaga kecil B40 di Sabah dan Sarawak. Menterinya Datuk Ewan Benedict berkata sebanyak RM5 juta diperuntukkan kepada 1,000 pemohon tahun ini. Setakat Ogos lalu, seramai 430 usahawan tamu telah menerima SPUT dengan jumlah peruntukan RM2.06 juta termasuk RM1.025 juta kepada 224 usahawan tamu di Sabah. Datuk Iwan berucap merasmikan mini karnival Hari Penjaja dan Peniaga Kecil 2023 di Dewan Kedamaian Square, Tagi Nambur, Kota Belud. Dalam pada itu, beliau memaklumkan KUSKOP menerusi penglibatan langsung Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Malaysia GPPP KMM melaksana program pemantapan penjaja dan peniaga kecil. Ia bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pendedahan transformasi perniagaan kepada penjaja dan peniaga kecil yang telah beroperasi 6 bulan dan berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan PBT Sabah dan Sarawak. Tahun ini program seumpama diteruskan dengan kerjasama strategik bersama agensi di bawah KUSKOP bagi 8 siri pelaksanaan dengan sasaran penyertaan 1,600 orang termasuk dari Sabah dan Sarawak. 20 peserta terbaik akan menerima anugerah khas semasa program sambutan Hari Penjaja dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan 2023 di Penampang 18 November depan. Dalam majlis ini, Datuk Iwan menyampaikan surat pelantikan Ahli Majlis Pembangunan Usahawan, Koperasi, Penjaja dan Peniaga Kecil peringkat daerah kepada lebih 100 ahli. Seterusnya, penyerahan dana siswa awal pengajian pelajar cemerlang Kedamaian berjumlah RM48,700 kepada 141 pelajar terpilih. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Ewan memberitahu lebih 10,000 pengunjung dijangka memeriahkan sambutan Hari Penjaja dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan 2023 di Buhavan Square, Penampang 18 November depan. Program julung kali diadakan di Sabah itu dijangka disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sasaran jumlah pengunjung berkenaan diyakini mampu dicapai berdasarkan sambutan memberangsangkan program anjuran KUSKOP sebelum ini. Dan sambutan peringkat kebangsaan itu, saya berharap setidak-tidaknya dapat mencecah jumlah 10,000 sepanjang tempoh penganjuran. Kursus itu KPI peribadi, sasaran peribadi saya sebagai menteri. Kerana kita bawa ini ke Sabah dan saya harus letak KPI itu, maka saya kena promosi juga. Supaya KPI peribadi itu dapat dicapai. Kerajaan mewartakan 18 November setiap tahun sebagai Hari Penjaja dan Peniaga Kecil bagi menghargai sumbangan golongan berkenaan terhadap pembangunan ekonomi negara sekaligus menoktahkan kemiskinan tegar dalam kalangan mereka. Selaras aspirasi madani iaitu ihsan dan kesejahteraan, program ini diyakini dapat memberi suntikan semangat kepada komuniti penjaja dan peniaga kecil untuk terus kekal maju dan berdaya saing.
Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan berita dari Sabah. Jadi terus kembali bersama dengan Zahira Razi di Angkasa Puri untuk perkembangan selanjutnya. Zahira. Terima kasih Redwin langsung dari Kota Kinabalu, Sabah. 12 kes malaria import direkodkan di Jelebu Negeri Sembilan melibatkan perkampungan orang asli bermula Julai lalu hingga kini. Bagaimanapun situasinya terkawal dan kaedah kawalan vektor yang berkesan dilaksana bagi membendung penularan jangkitan. Jelebu kita ada 12 kes mengikut laporan Jabatan Kesihatan. Masih dia orang kata apa terkawal dan saya harap supaya pegawai perubatan dan kesihatan kita terus melakukan kempen demi kempen kepada seluruh perkampungan masyarakat orang asli dan kampung-kampung tradisional supaya ianya tidak bertambah dari masa ke semasa. Beliau berkata demikian selepas merasmikan kursus pengurusan vektor bersepadu peringkat antarabangsa di Kampung Orang Asli Putra. Perkampungan itu merupakan penanda aras bagi lokaliti pedalaman lain mengawal penyakit bawaan vektor. Kursus disertai peserta ahli kaji serangga, pegawai kesihatan persekitaran serta pegawai perubatan dari negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina dan Laos. Program jualan ladang Ni9 Prihatin di Taman Seri Teraci di Kuala Pilah mendapat sambutan menggalakkan. Pelbagai barangan keperluan seperti telur, ikan, ayam dan sayur-sayuran dijual pada harga berpatutan. Menurut Adun Sri Menanti Muhammad Sufian Maradzi, program itu perlu diadakan sekerap mungkin dalam usaha meringankan beban khususnya penduduk kampung. Jadi dengan ada pasar menjual murah daripada pertanian ni, alhamdulillah bolehlah kita untuk menampung dengan keadaan pada hari ini. Harga bolehlah, alhamdulillah lah daripada kedai kan, alhamdulillah lah. Kira membantulah kita kan. Itulah tu. Kalau satu bulan 2 kali alhamdulillah. Senang bagi penduduk-penduduk kan. Sekarang tahulah barang-barang sekarang mahal kan. Alhamdulillah. Kalau boleh diteruskanlah lagi. Harga bolehlah orang kata sebab harga barang sekarang pun bukannya murah sangat kan, tapi bolehlah. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan menerusi program kerjaya at MOT anjuran Kementerian Pengangkutan di Pusat Beli Belah Aeon Mall Nilai hujung minggu ini. Antara agensi terlibat AirAsia Berhad, My Airline dan Batik Air termasuk Prasarana dan Malaysia Airport Holdings Berhad. Antara perkhidmatan lain ditawarkan ialah mobile van JPJ serta pendedahan kerjaya dalam bidang perkapalan. Semaksimum jawatan-jawatan kosong ini perlu. Kita mensasarkan golongannya adalah golongan-golongan yang berada dalam B40 ataupun miskin tegak dan juga pesara. Kita ada beberapa peluang pekerjaan jawatan kosong ini boleh diisi oleh pesara sebagai satu sumber pendapatan kepada mereka selepas mereka bersara lah. Beliau ditemui selepas sesi temu bual bersama Negeri FM di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Seremban. 9 daripada 22 projek prima di seluruh negara yang dikategori sakit atau bermasalah berjaya dipulihkan setakat Julai lalu. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, baki 13 lagi projek sakit meliputi 9,528 unit kediaman disasar siap hujung tahun depan. 9 projek pulih merangkumi 6,406 unit kediaman kini dalam proses penyerahan kunci kepada pembeli. Cuma untuk bagi pandangan pihak kementerian, kami menyasarkan 2 projek ini iaitu untuk Melaka Tengah 2 dan juga Kelebang 2 ini untuk selesai suku pertama tahun depan. Lagi awal lagi bagus.
Jadi sasaran itu memang jelas untuk projek sakit di bawah Prima. Kita cuba selesaikan semua yang diwarisi ini dalam tempoh 2 tahun. Beliau menyatakannya selepas lawatan ke 3 tapak projek Prima dikategorikan sakit di Melaka. Baik saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini mesti berhasrat jalin kerjasama dengan Kerajaan Sarawak dalam sektor hidrogen. Perincinya kita langsung saja bersama Bu Mawiyin. Silakan Bu Ma. Baik Zera, terima kasih. Sebelum itu kita ke perkembangan banjir di Limbang. Satu lagi pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Limbang hari ini bagi menempatkan penduduk yang terjejas banjir. PPS tersebut adalah Dewan Serbaguna Buloh Baloi yang dibuka pukul 2.30 petang tadi. Ini menjadikan keseluruhan 2 PPS yang diaktifkan setakat ini. PPS Dewan Serbaguna Buloh Baloi menempatkan seramai 16 orang penduduk terdiri daripada 10 dewasa, 3 kanak-kanak dan 3 warga emas. Mereka antara penduduk terjejas banjir dari 4 kampung iaitu Kampung Buloh Baloi, Rangu, Batu Danau dan Pandak. Sementara itu jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di PPS Dewan Masyarakat Medamit juga terus meningkat. Setakat 3 petang seramai 199 orang ditempatkan di PPS berkenaan berbanding 195 orang pagi tadi. Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Limbang dalam satu kenyataan media memaklumkan penduduk yang ditempatkan di PPS tersebut terdiri daripada 119 orang dewasa, 49 kanak-kanak, 13 warga emas, 2 lelaki orang kurang upaya dan 16 bayi. Mereka terdiri daripada penduduk di Kampung Baru Medamit dan Kampung Tanjung. Baik, sementara itu di Songkapit Jambatan Sungai Musah di Jalan Tekalit Musah kini ditutup sementara berikutan struktur jambatan itu yang dilaporkan runtuh kira-kira pukul 9.30 malam tadi. Ahli Dewan Undangan Negeri Katibas Lidam Asan ketika dihubungi pemberita RTM memberitahu papan tanda keselamatan telah dipasang di jambatan itu dan tindakan lanjut akan diambil oleh Jabatan Kejaraya Sarawak bagi menentukan kerosakan sebenar. Jambatan Sungai Musah terletak kira-kira 21 km dari Pekansong. Ia menghubungkan beberapa penempatan penduduk, klinik dan sekolah-sekolah di kawasan hulu Sungai Katibas. Sementara itu, Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nantalinggi dalam satu hantaran di Facebook memberitahu beliau pergi ke lokasi hari ini bagi melihat sendiri keadaan jambatan tersebut. Beliau juga telah memaklumkan perkara itu kepada Timbalan Premier merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Dato' Ahmad Douglas Ugambas bagi mempercepatkan lagi tindakan dan sebarang urusan berkaitan. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti optimis banyak potensi kerjasama yang boleh dijalin bersama Kerajaan Sarawak berkaitan sektor teknologi dan ekonomi hidrogen. Menterinya Chang Lih Kang berkata ini kerana Sarawak merupakan negeri yang berada di hadapan dalam sektor berkenaan. In terms of hydrogen technology and economy, Sarawak is doing a good job, dan that's why we are here to learn from Sarawak. Jelasnya banyak perkara yang boleh dipelajari daripada Sarawak dan pada masa yang sama mencari kaedah untuk membangun ekosistem bersama-sama memandangkan Malaysia sedang menuju ke arah pembangunan sektor itu. Ia dilaksanakan menerusi Pelan Hala 7 Teknologi dan Ekonomi Hidrogen HETR yang akan dilancarkan tidak lama lagi. Chang berkata demikian kepada pemberita selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Beliau menyifatkan pertemuan bersama Datuk Patinggi Abang Johari sebagai sangat membuahkan hasil sambil menambah akan berkunjung lagi ke Bumi Kenyalang untuk memastikan jalinan kerjasama yang lebih baik antara Kerajaan Persekutuan dan Sarawak. Sarawak akan menilai model pengurusan air di Australia Barat sebagai penanda aras untuk penstrukturan semula sektor bekalan air di negeri ini. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Haji Narawi berkata, model tersebut akan dinilai dari segi kebolehgunaan atau kesesuaiannya untuk entiti bekalan air tunggal dan untuk badan korporat pihak berkuasa air negeri.
Beliau dalam kenyataan media memberitahu menerusi pengetahuan dan pengalaman Australia Barat, pihaknya berharap dapat mewujudkan sistem yang boleh dipercayai bagi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan sosial rakyat di seluruh Sarawak. Ini adalah selaras dengan inisiatif di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Datuk Julahi serta rombongan ketika ini sedang dalam rangka lawatan penanda aras ke pengawal selia air dan pengendali air di Australia Barat untuk mengkaji struktur industri air termasuk rangka kerja perundangan dan kawal selia, tadbir urus, model perniagaan, struktur organisasi dan infrastruktur teknologi. Baik, ini lagi kes penipuan pelaburan dalam talian dilaporkan di Sarawak. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri, kes terbaru ini membabitkan seorang pengurus sebuah syarikat hartanah di Kota Samarahan. Mangsa yang merupakan lelaki berumur 20-an itu pada mulanya berkenalan dengan seorang lelaki bernama Lim Cheng Fan di Facebook pada awal bulan ini. Suspek kemudian mengajak mangsa menyertai pelaburan USDT currency sebelum memberikan nombor telefonnya kepada mangsa bagi memudahkan membuat pelaburan. Mangsa kemudiannya telah melakukan 9 transaksi pemindahan wang keseluruhan berjumlah kira-kira RM150,000 ke 3 akaun bank milik suspek pada pertengahan bulan ini sebagai wang pelaburan USDT currency. Mangsa menyedari telah ditipu setelah suspek memberikan pelbagai alasan apabila ditanya mengenai keuntungan dari pelaburan itu sebelum suspek gagal dihubungi. Laporan polis dibuat pada Selasa lepas dan kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Zera di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Zera, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Kuching, Sarawak. Meningkatkan kerjasama dan mempromosikan amalan terbaik dalam teknik penyelesaian pertikaian alternatif termasuk timbang tara. Itu pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia AIAC Kuala Lumpur dan School of African and Oriental Studies University of London Arbitration and Dispute Resolution Centre SADRC di London. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said menerusi kenyataan memaklumkan kolaborasi tersebut akan mengeratkan hubungan dan komitmen United Kingdom, UK dan Malaysia untuk mengembangkan amalan terbaik global dalam timbang tara. MOU itu akan membolehkan AIAC dan SADRC memperluaskan lagi aktiviti pengajaran dan penyelidikan dalam penyelesaian pertikaian alternatif. Perkongsian inovatif tersebut bukan sahaja memanfaatkan kedua-dua negara, malah rantau Asia dan Afrika. Datuk Seri Azalina menyaksikan majlis tandatangan perjanjian persefahaman MOU bagi kerjasama tersebut di London semalam. Hantar barang dan jual aiskrim antara alasan popular diberi warga asing ketika ditahan pihak berkuasa kerana melanggar peraturan jalan raya. Ada juga yang tiada dokumen diri selain pasport tamat tempoh ketika anggota JPJ melakukan operasi pemandu warga asing OPEWA di Ampang. Audia Muhammad Nur ada laporannya. Masih lagi ada yang mencabar undang-undang jalan raya dengan menunggang motosikal tiada lesen memandu dan juga tamat tempoh cukai jalan, terutamanya warga asing yang menetap di sini yang sering kali mencabar penguat kuasa. JPJ Kuala Lumpur mengeluarkan 280 saman bagi pelbagai kesalahan ketika operasi penahanan secara rawak warga asing di Jalan Tasik Tambahan Ampang. Timbalan pengarahnya Eric Jusiang berkata 114 daripadanya dikeluarkan kepada warga asing yang tidak mempunyai lesen memandu. 32 saman lagi tiada cukai jalan kenderaan. 68 kenderaan disita meliputi 64 motosikal, 2 kereta dan 2 lori. Kebanyakan kenderaan yang disita milik warga tempatan yang dipandu warga asing.
saya yang menyuruhlah kepada penduduk-penduduk warga tempatan ni supaya tidak menyewa atau membenarkan pemandu warga asing ini untuk memandu kenderaan ini. Sebab kita apabila tindakan sita tu, kita akan keluar saman juga ke atas pemandu pemilik ini, dan kita akan sita kenderaan tersebut di bawah Seksyen 64-1 1980 APJ 1987 lah. Dalam operasi terbabit, 49 warga Bangladesh, Myanmar, India, Pakistan dan Indonesia ditahan kerana tiada dokumen perjalanan yang sah dan tinggal lebih masa. Kesemua mereka yang berumur 20 hingga 50 tahun dibawa ke pejabat Jabatan Immigration Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut. Operasi disertai 79 anggota JPJWPKL dan Jabatan Immigration. Audi Momano, RTM. Jumlah penagih dadah meningkat 27%, iaitu kira-kira 118,000 orang dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sutekno Ahmad Beklun berkata, lebih 65% daripada jumlah itu melibatkan golongan muda. Dadah jenis sintetik kini menjadi ketagihan dalam kalangan kebanyakan penagih. Selain sumber bekalannya mudah diperoleh daripada tokan, rakan serta saudara mara. Berdasarkan statistik juga, penagih paling ramai dikesan adalah di negeri berdekatan negara jiran, terutamanya di utara dan pantai timur. Antara faktor yang kita kesan adalah mereka ada waktu senggang yang banyak lah. Maknanya mereka tak ada apa-apa aktiviti yang perlu dibuat. Sebab itulah kita juga lancarkan skuad anti dadah untuk pastikan bahawa golongan belia ini ada aktiviti yang berfaedah yang boleh dilaksanakan, dan kita pelopori melalui skuad anti dadah kita. Sutekno menyatakannya kepada pemberita selepas program retreat bersama klien dan malam apresiasi media di Kuala Selangor. Pembangunan desa tentunya tidak akan dikesampingkan. Kerajaan bertekad untuk merapatkan nisbah jurang pendapatan antara desa dan bandar daripada 0.57 pada tahun 2022 kepada 0.67 pada tahun 2025. Dalam hal ini, kerajaan akan memperluas penyediaan infrastruktur dan perkhidmatan, memanfaat potensi ekonomi desa dan memperkukuh pencapaian perkhidmatan untuk memastikan kesejahteraan penduduk di desa dan pedalaman. Antara program dan projek baru yang akan dilaksanakan termasuk projek membina jalan dari Kampung Gedes melalui Sungai Kelai ke Felda Palung, Jempul, Negeri Sembilan. Projek membina jalan dari Kuala Linggi ke Air Molek, Masjid Tanah Alor Gajah, Melaka. Projek membina jalan dari Kampung Kuala Sungai Udang ke Pantai Murni, Yan, Kedah. Projek membina jalan pintas Bukit Sagu ke Bukit Queen, Kuantan, Pahang. Projek Jalan Perhubungan Desa Negeri Perak Fasa 2. Projek sokongan pengukuhan keusahanan luar bandar 2.0. Program pembangunan keupayaan komuniti luar bandar. Permainan gasing tradisional semakin terpinggir disebabkan arus pemodenan masa kini. Bagi Punggut Matali, personaliti gasing di Labuan, permainan tradisi itu perlu dikekalkan agar ia terus diminati golongan muda. Ikuti laporan wartawan Harji Jack. Beliau yang juga seorang nelayan berumur 70 tahun itu telah mendalami ilmu pembuatan gasing tradisi sejak tahun 80-an lagi. Pada awalnya, Pungut membuat gasing menggunakan kaedah tradisional secara manual. Kini, beliau menggunakan mesin yang direka sendiri bagi memudahkan pembuatan gasing. Antaranya seperti gasing tradisi, gasing pangkah serta terbaharu permainan gasing Borneo. Mesin yang payah dulu. Sekarang ni kita cuba buat mesin sendiri. Pakai basi-basi yang dipakai, kita mau tampung buatkan mesin.
pasang motor boleh membuat gasing. Jelas pungut pembuatan gasingnya berbeza mengikut permainan. Gasing tradisi antaranya menggunakan kayu-kayu tertentu seperti kayu merbau, belian dan tualang. Perbezaan gasing bergantung kepada akses bahan di setiap negeri. Di Labuan, gasing pangkah lazim menggunakan kayu bakau atau kayu ara. Kalau gasing macam yang belum begini kan, 1 hari boleh siap. 1 hari untuk pakai mesin lah. Untuk mesin siap. Tapi kalau daripada kayu bulat-bulat lagi, lebih dah masa sehari atau 2 hari. Untuk membantu menyiapkan macam ini kira sepuluh siap sudahlah. Kini pungut lazim terlibat sebagai hakim dan lebih optimis dalam mempromosi seni tradisional itu dengan harapan agar permainan tradisi itu tidak pupus di telan zaman. Sampai kami buat kursus pengenalan gasing bukan Melayu, termasuk Cina, India, Kadazan, lain-lain bangsa lah. Ada sambutan dulu. Itulah memang diharapkan orang yang anak-anak baru yang tampil untuk mengenali dan mempelajari permainan gasing yang ada sekarang ya. Sama ada gasing Borneo, gasing bersiut ataupun gasing pangkah. Minta banyaklah. Mudah-mudah yang boleh. Tamasya sukan terulung di benua Asia dengan acara Gilang Gemilang. Perarakan kontinjen atlet-atlet dari 44 buah negara bakal diraikan dalam perasmian pembukaan Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 Sabtu 23 September 6.45 petang di saluran OK. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Bersama RTM, penyiar rasmi. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Saudara jangan lupa saksikan kenyataan negara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Perhimpunan Agung PBB ke-78 pada 9.45 malam ini secara langsung di TV1, saluran berita dan RTM Klik. Saya Nurul Zahira Razi, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.